السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang kepada ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju syurga. Alhamdulillah, kita sekalian kita dapat sama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kajian kita. Kita baca dulu hadis Bukhari, Jami' Sahih Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada di sekian hadis Bukhari ini, dia cuma ada 6,000 lebih tarian. Sedangkan Imam Bukhari sampai dalam Quran dia 600,000 hadis. Jadi 590 lebih yang dibuang, yang dia tidak yakin akan kesahihannya, dan menjadi kebiasaan kepada Imam Bukhari apabila dia nak tulis hadis ini dia akan sembahyang istighfar. Allahu Akbar. Tiap-tiap satu hadis dia nak tulis itu. Jadi tuan-tuan bayang 6,000 lebih kurang dalam 6,000 hadis. Jadi 6,000 kali tiap-tiap kali dia nak tulis dia akan solat istighfar. Dia minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang dia tulis ini adalah hadis sahih. Kalau dia bahasa Allah dia Allah. Macam bayangkan dalam Quran dia 600,000 yang dia masukkan dalam ni, yang dia yakin kata sahih itu cuma lebih kurang dalam 6,000 lebih. Jadi dia buang 590 lebih 594 lebih kurang macam tu lah. 494,000 itu dah yang dibuang, dia tidak yakin kesahihan. Jadi kita tidak ragu lagi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini adalah hadis sahih. Cuma saya nak maklum kepada tuan-tuan, dalam terjemahan ni ada setengah hadis dia buang lagi. Dia jadi hebat lagi Bukhari lagi. Hebat dah Bukhari lagi, dia buang lagi. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam asal Jami' Sahih Al-Bukhari, saya pernah baca lepas itu dia buang 5 hadis dalam ni. Saya tengok dalam syarah dia, tengok ada 5 hadis yang dibuang di dalam ni. Jadi ini bukan betul-betul yang pure macam hadis Bukhari. Hadis Bukhari ni ada banyak lagi pada ni. Okey, jadi dalam ni saya yakin kalau kita bilang dia tak cukup 6,000. Dia tak cukup 6,000, dia akan kurang lagi sebab dia buang. Okey, kita tengok di surah 27 hadis 573. Hadis 573. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhr wal 'asr idza kana 'ala dhuhri sayr wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar. Solat zuhur dijamakkan dengan solat asar, dan maghrib dengan isya. Jangan jamak subuh sudah. Subuh jangan. Subuh tak ada. Okey, apabila beliau dalam perjalanan. Jadi tuan-tuan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu merupakan satu ikutan yang baik. Lepas itu apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, dulu ni susah naik unta 2-3 bulan, sekarang ini zaman ini senang dan mudah, adakah kami nak buat qasar dan jamak lagi ya Rasulullah? Maka Allah kata, hadi hadiyatun min Allah faqbaluha. Ini adalah hadiah untuk orang yang musafir, faqbaluha, maka terimalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang 4 rakaat kita jadikan 2 hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita biasa-biasa ni, dalam keadaan biasa tak boleh. Kalau sembahyang zuhur 4, mesti kena buat 4. Tapi kalau bersama musafir, hadiah min Allah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terimalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya menurut mazhab Hanafi wajib
Wajib. Kalau siapa tak solat qasar dan jamak, maka berdosa dia. Tu kata Abu Hanifah. Dia kata faqbaluha amru lil wujub. Amru siapa wajib bahasa Arab? Amru lil wujub. Amar itu ialah untuk apa? Untuk wajib. Okey, jadi tuan-tuan, kalau kita musafir, maka kita eloklah kita buat jamak dan qasar, sebab itu kemudahan untuk kita. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Pasal apa? Kita sembahyang zuhur, sat lagi asar kita tak payah apa. Ya berhenti lah, kita boleh apa? Perjalanan saja. Okey. Hadis 574. Jadi afdal buat qasar. Ayat Quran apa itu 5. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk qasarkan salat. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, kalau kamu takut diganggu oleh orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang kafir itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu orang Islam. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, sekarang ni tak ada lagi orang kafir kacau kita. Fathul Makkah dah selesai dah, tak ada lagi orang kafir nak kacau kita. Bolehkah lagi kita nak buat qasar dan jamak? Allah kata, hadi hadiyatun min Allah faqbaluha, ini hadiah daripada Allah Taala, maka hendaklah kamu terima dia. Jadi buatlah qasar dan jamak, walaupun tidak diganggu oleh orang kafir, walaupun perjalanan kamu itu senang dan mudah, tidak ada masalah. Okey, ada orang dia rasa buat, dia kata ish, dulu boleh, dah susah, dah senang, tak mau buat. Salah fahaman yang macam tu, salah. Itu fahaman yang pakai akal, pakai otak saja. Okey, hadis 574. An Anas qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqt al-'asr thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla adh-dhuhr thumma raqib. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat sebelum matahari condong ke barat, yakni sebelum zuhur, berangkat sebelum matahari condong ke barat, sebelum zuhur, diundurkannya melakukan solat zuhur hingga asar. Jadi solat zuhur buat dengan asar, jadi itu jamak takhir. Kemudian dijamakkan keduanya. Dan apabila telah condong, beliau solat zuhur lebih dahulu. Okey, apabila matahari telah condong, jadi tuan-tuan buat nak panas sikit, dah faham dah. Nanti ni balik baca Allah tak faham. Matahari telah condong, maksudnya telah masuk waktu zuhur. Dan apabila matahari telah condong, yakni telah masuk waktu zuhur, beliau solat zuhur lebih dahulu. Sesudah itu baru beliau menaiki kenderaan dia. Lepas itu baru dia naik kenderaan. Kalau tak masuk zuhur lagi, tak boleh buat jamak dan qasar. Nak faham tak tu? Tak boleh. Tak masuk waktu lagi, tak boleh jamak dan qasar. Begitu juga, elok masuk waktu, kita pun buat jamak dan qasar. Lepas itu baru kita bertolak. Tak boleh. Kita nak tolak pukul 12, kita nak tolak pukul 1.30. Kita tak 1.30 lah. Kita nak tolak 1.30. 1.30 tak tolak lagi. Lepas tu kita kat perempuan kita, kita bayang siap-siap tak lagi nak pergi tengah jalan lagi. Bayang pula, kita bayang siap-siap. Kita bayang Allahu Akbar, perempuan kita teruk belakang. Abang bayang apa 2 rakaat? Kan kita nak musafir. Kan kita nak musafir, kita buat jamak qasar senang. Tak boleh. Kalau tak bertolak pada rumah lagi, tak boleh kita buat jamak dan qasar. Abang dah itu. Tuan-tuan jangan lupa, kalau kita pergi Kuala Lumpur, kita buat jamak qasar tak mana, boleh pula buat di Subang Jaya. Kalau kita pergi ke sini lah, kalau kita pergi ke Irsyad, pergi ke Nyok Sebatang, apa kan? Nyok Sebatang, Sungai Dua apa, buat jamak qasar tak mana di Subang Jaya. Okey, Subang Jaya tu boleh pula buat dah. Kalau kita pergi ke sini, ke Kuala Batam, di RNR Kuala Batam tu boleh buat dah. Kalau kita pergi ke sini, boleh mana kan? Kita pergi ke Padang Serai Pahmak tu, tang Padang Serai tu, Masjid An-Najah tu, boleh buat dah. Kalau kita pergi ke sana tu, di Pekan Darat. Pekan Darat tak boleh. Pekan Darat masih Tasik Lugok kan? Taliban Tasik Lugok kan? TUDM Turek Tawak. Turek Tawak saya orang ni. Payah orang. Bergajah apa? Gajah. Itu dia sempadan dia.
hudud dia, sempadan dia, haddun dia, sempadan dia tak boleh. Kalau duduk di rumah tak boleh buat lagi. Ustaz, ada orang kata boleh buat, tu mengarutnya. Ada orang kata, tapi pendapat yang mengarut dan tidak dipakai. Okey. Macam saya kata lah, ada orang kata daging babi tak boleh makan, hati boleh makan, limpah babi boleh makan, usus boleh makan. Ada pendapat yang macam tu, kita tak pakai dalam pendapat tu. Sesudah itu beliau menaiki kenderaan dan selesai. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, jangan lupa Jumaat boleh buat jamak dengan asar. Boleh. Kita niat macam mana? Allahu Akbar. Niat dalam hati. Sajak aku sembahyang Jumaat 2 rakaat dijamakkan kepada solat asar mengikut imam tunai kerana Allah Taala. Itu dia kena niat macam tu. Allah pesan niat tu. Kalau kita niat saja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat mengikut imam tunaikan Allah Taala, lepas bagi salam, lepas tu nak buat asar tak boleh. Link ataupun network dia tu tak ada. Network dia tu tak mana? Link dia tu tak mana? Dijamakkan kepada solat asar. Itu dia punya network dia tu. Okey, lagi tuan-tuan nak tanya lagi. Tak tanya lagi lah kan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di rumah sambil duduk ketika beliau sakit. Dan orang banyak solat di belakangnya sambil berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka supaya mereka duduk. Ketika telah selesai solat, beliau bersabda. Tuh, yang kita baca adalah tu. Innama ju'ila al-imam Innama ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a warfa'u sampai habis hadis itu panjang lagi. Sesungguhnya imam itu, surah 28. Imam itu diadakan untuk diikut. Apabila dia rokok, maka rokok pula adalah kamu, dan apabila dia bangkit, maka bangkit pula adalah kamu. Okey, sekarang ni kita tengok. Hadis tu tuan-tuan tengok, Rasulullah solat di rumah sambil duduk kerana sakit. Dan orang banyak solat di belakangnya sambil berdiri. Lalu beliau beri isyarat kepada mereka supaya mereka duduk. Jadi makna apa dia? Hukum fiqh mengatakan bila imam solat duduk, maka makmum pun kena solat duduk. Itu di permulaan Islam. Di permulaan Islam. Tetapi apabila akhir-akhir Rasulullah nak wafat, nak kembali ke rahmatullah, Rasulullah solat duduk dan sahabat solat berdiri. Dan Rasulullah tak kata apa pun. Rasulullah tak tegur pun. Kalau Rasulullah kata nak tegur, Rasulullah akan kata la taf'al hakadha, jangan buat macam tu. Ataupun la ta'ud, jangan kamu buat dah macam tu. Tak. Rasulullah membiarkan saja sahabat solat macam tu. Jadi Rasulullah tak kata apa. Jadi makna hukum fiqh mengatakan bahawasanya apabila imam solat duduk, kita boleh solat duduk, dan apabila imam solat duduk, kita juga boleh solat berdiri. Tak ada masalah. Buatlah mana satu pun buat. Tapi sahaja kebanyakan orang dia akan buat macam ni lah. Bila imam solat duduk, dia akan solat apa? Solat diri. Saya Nabi kata salatul qa'im nisfu salatul qa'im. Sembahyang orang yang duduk tu dia dapat pahala separuh daripada orang apa? Orang berdiri. Pasal apa? Pasal duduk tu lebih senang. Duduk tu lebih senang, lebih mudah. Banyak sambil duduk saya. Allah Akbar. Macam wuduk dengan tayamum. Antara wuduk dan tayamum mana lagi senang? Tayamum lagi senang. Baik, tepuk muka, lepas tu tangan, selesai. Kalau wuduk lambat. Basuh tangan, nak basuh muka, nak kumuk, nak basuh telinga, nak basuh kepala, ada banyak. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya ialah boleh. Imam solat duduk, kita boleh solat duduk, dan imam solat duduk, kita boleh solat berdiri. Baina khiyarain, artinya diberi dua pilihan. Tak ada sebuah masalah. Okey. Dari Anas radhiyallahu anhu, saya kalau boleh saya nak lebih bab solat malam ni insya-Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kuda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh dari kuda. Nabi kata kalau putus tali kasut pun kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ayah aku sakit di hospital, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang doa bagi mati Dengar kata aku tu. Doa nak mati, aku bukan abang ada ayah aku nak mati. Dah, ayah aku baru masuk hospital. Dah dia salah faham. Kita orang Melayu ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kira nak mati ya. Ya, kalau tu nazak nak mati. Nazak tu pun kita kata inna lillahi tu pun dia marah juga tu. Apa yang ni doa ayah aku baru nazak ni pun. Tak mati lagi. Nabi kata kalau putus tali kasut pun kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sampai 100. Jadi kita dah ya Allah, aku tidak ada daya dan upaya, sesungguhnya daripada Allah. Allah Ta'ala bagi, dah Allah Ta'ala boleh ambil balik. Di mana Allah Ta'ala bagi tadi kasut, betul dah ambil lagi. Apabila dia rokok, maka rokok pula adalah kaki. Rasulullah SAW jatuh dari kuda dan luka di sebelah kanan. Luka sebelah kanan. Nabi ini bashar. Ana basharun kamithlikum. Aku ni adalah orang macam mana hangpa. Ini dah betul. Aku ni orang macam hangpa. Tak ada masalah. Kalau aku ni malaikat, payah sikit. Aku ni orang, senang hangpa nak ikut. Aku makan, aku minum macam mana hangpa makan dan hangpa minum. Aku sakit macam mana hangpa sakit. Okey. Ketika kerana itu kami pergi mengunjungi beliau. Ketika waktu solat tiba, beliau solat sambil duduk, maka kami pun solat pula sambil duduk. Jadi makna harus imam solat duduk, kita harus solat duduk. Imam solat duduk, kita harus solat berdiri. Duduk tak apa. Setelah selesai solat, beliau bersabda, sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikut. Apabila dia takbir, maka takbir pula adalah kamu. Apabila dia rokok, maka rokok pula adalah kamu. Dan apabila dia mengangkat kepala, maka angkat pula kepalamu. Dan apabila dia baca Sami'allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Boleh. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta. Boleh baca. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta. Panjang tu lagi panjang. Kita Rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah. Allah Ta'ala itu mendengar apa yang kita puji. Kemudian kita Rabbana walakal hamd. Segala pujian Tuhan, puji-pujian untuk Engkau. Tuan-tuan jangan silap. Minta maaf saya sebut setengah orang. Sebut siapa? Dia baca Sami'allahu liman hamidah. Salah tu salah. Sami'allahu liman M-A-L man. Sami'allahu liman hamidah. Salah tu. Salah. Kalau segi tajwid kita baca liman, nun mati bertemu dengan ha. Hukumnya ialah izhar dan tidak didengung. Izhar tu mana apa jelas, bunyi bagi jelas. Man, M-A-N, man. Mim fathah nun sukun, man. Kalau dia baca Sami'allahu liman, itu jadi idgham. Idgham tidak ada hukum idgham di situ. Wala idgham bila gunnah, wala idgham ma'al gunnah. Idgham mislan pun tak ada, idgham mutaqarribin tak ada, mutajanisin pun tak ada. Hukum dia izhar. Sami'allahu liman hamidah. Jadi tuan-tuan jangan ikut. Dia ada orang baca Sami'allahu liman hamidah, kita pun turut Sami'allahu liman hamidah. Salah. Sami'allahu liman hamidah. M-A-N man, mim fathah nun sukun man, hamidah, hakik. Jadi tolong betul lah. Sami'allahu liman hamidah. Okey, tolong betul bacaan. Rabbana walakal hamdu. Dari Imran katanya, aku bertanya kepada Nabi SAW perihal orang yang solat duduk. Jawab beliau, orang yang solat berdiri itulah yang paling utama. Orang yang solat diri, dia itulah paling utama, pahala dia paling banyak. Dan orang yang solat duduk, maka pahalanya 1/2. Maksud dia setengah. Tulis itu setengah. Setengah pahala solat berdiri. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Itu ada matan dia. Maka pahalanya 1/2. Maka pahala dia dapat 4,5. Orang yang berdiri. Kalau sembahyang seorang dapat 1, dia dapat 0.5. Dapat setengah saja. Kalau kita pahala jemaah dapat 27, 23, 23, ada 13 lebih. 13 point something ada macam tu. 13 point bawah-bawah. Jadi orang yang duduk. Kemudian dan orang yang solat tidur. Solat tidur dia dah boleh. Maka pahalanya 1/2 pahala orang yang solat duduk. Orang yang pahala kita nak bagi lagu mana? 0.5 bahagi lagi. 1/4 lah. Setengah jadi 1/4. Orang yang betul, orang yang solat dalam hati setengah lagi. Tengok potong. Kira apa pula. Tak apalah. Jadi tuan-tuan kalau boleh solat dulu, solat lagi. Kalau tak mampu takbir berdiri dulu. Allahu akbar, takbir berdiri dulu, kemudian Allah
baru duduk. Kalau mampu baca Fatihah, baca Fatihah. Tapi tak larat baru duduk. Dari Imran bin Husain katanya, aku sakit bawasir. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara melakukan solat orang bawasir. Kita keluar embung. Jawab beliau, solatlah sambil berdiri. Jika tidak sanggup boleh duduk, jika tidak sanggup juga boleh sambil berbaring. Asalkan solat. Boleh. Macam mana pun boleh. Okey, 579. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam sambil duduk sekali-kali tidak. Nabi tak pernah solat malam sambil duduk. Sehingga beliau sampai ke usia tua beliau. Sampai Nabi tua. Biasanya beliau membaca sambil duduk. Dan apabila beliau hendak rukuk, beliau berdiri. Artinya tak ni dah usia tua dah. Sambil duduk, kalau dia tak larat sangat dia duduk. Lepas tu beliau nak rukuk, dia bangkit berdiri. Kemudian beliau membaca sekitar 30 atau 40 ayat. Sesudah itu baru beliau rukuk. Jadi cerita ya, Nabi nak solat diri kan. Cerita dia Nabi solat diri. Alhamdulillah kita jarang orang solat diri. Kata nak abang ni pahala besar. Saya ingat di masjid Sri Sadah Kelawatan. Kita cerita kelebihan solat diri ni. Orang tua tu duduk solat, dia tak pakai kerusi dah ni, dia solat diri terus. Punya power dia, power punya pahala tu. Sebab ada orang yang dapat, orang yang solat jemaah, dia dapat 13 poin berapa saja pasal dia solat duduk, dia duduk di kerusi kan. Lepas tu buang kerusi tu. Dia tak ustaz, dia tu tak solat atas kerusi dah. Artinya kadang-kadang orang tu dia mampu, kita nak kata saja tak maulah kita kan, tapi maksud dia masih ada power lagi kalau sekat solat 4 rakaat. Tapi oleh kerana kita kata orang Melayu kata manja lah kan, dia manja, maka dia duduk solat tadi. Apabila kita habaq macam tu, siapa tak mayang duduk di kursi dah ni, kita menaci mayang sama-sama, aku dapat 13, empat dapat 27. Kira tentang pahala, kira kita tak, alhamdulillah dah dia tak solat di kursi dah. Tapi kalau misalnya kita orang solat di kursi, jangan malu pula no. Jangan malu solat di kursi tak apa. Kalau misalnya tak larat, solat di kursi tak apa. Tapi kalau mampu kita buat apa? Kita berdiri. Allah Akbar. Sebab pahala dia pahala besar untuk orang solat berdiri. Sesudah itu baru beliau rukuk. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sambil duduk. Apabila bacaannya tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat, beliau berdiri dan meneruskan bacaannya sambil berdiri. Tinggal 30 atau 40 ayat, beliau berdiri sambil Jeff ambil Quran saya. Kita nak tengok sah berapa lain 30-40 ayat berapa lain. Ambil sah. Tentang catat itu lagi. Apabila bacaannya tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat. Okay, kita tengok 30 atau 40 ayat berapa lain. Tak buat 40 ah. Oi, dua. 1 2 3 4 5 6. 6 muka surat, bukan 6 lain. 6 muka surat lebih kurang 3 lain. Sudah tuan-tuan catat situ, 3 lain. 3 helai Al-Quran. 3 helai tu muka surat 30 tu. Atau 40 ayat. Tuan-tuan catat sikit naik atas, lebih kurang 3 helai lah. 6 muka surat lah, 6 muka surat. 6 muka surat Quran. 6 tadi. Kira 6 muka surat. 6 muka surat. 6 muka surat. Panjang yo. Tuan tengok ni slide ni slide. 2 line. 3 line, 4 line, 5 line, 6 line. Tak muka. Artinya 3 line, 3 line 6 muka. Kalau Tok Imam baca Quran ni saya kata esok tengok model ni Tok Imam orang pekat belah. Jadi solat malam. Atau 40 ayat beliau berdiri. Dia solat, kalau dia solat duduk hingga 40 ayat beliau berdiri dan meneruskan bacaannya sambil berdiri.
Kemudian beliau rukuk dan sesudah itu sujud. Pada rakaat kedua beliau melakukan seperti itu juga. Dia solat duduk, kemudian solat apa? Dia rasa kuat sikit, dia solat apa? Solat berdiri. Apabila beliau telah selesai solat, beliau melihat kepadaku. Jika aku masih bangun, beliau bercakap-cakap denganku. Dan apabila aku telah tidur, beliau pun berbaring pula. Di Rasulullah solat apa? Solat pada waktu malam. Kalau tuan nak cantik tu kosong tu, ada tempat kosong kan. Solat tahajud yang afdal dilakukan pada pukul 3 pagi. Jadi tu ada kosong kan. Kalau solat 30 tu kosong banyak. Boleh tak? Solat tahajud yang afdal dilakukan pada pukul 3 hingga 4 pagi. Solat tahajud yang afdal dilakukan pukul 3 hingga 4 pagi. 3 apa? Itu yang hadis Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Nak habaq kata Allah Taala itu amat hampir dengan hamba dia. Pada pukul berapa? Ulama-ulama kira dia kata lebih kurang pukul 3 hingga 4 pagi. Kalau kita ada hajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bangkitlah solat tahajud 2 rakaat, itu solat hajat. Allahu akbar. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan nak tanya? Ustaz, solat qasar atau jamaah kan tadi yang tak clear lagi? Pada hari Jumaat kan, sembahyang Jumaat. Bila kita mai, kita dapat jemaah dengan solat Jumaat dengan asar. Bila kita sampai di masjid tu, kita tak dapat rakaat dengan imam. Imam dah mungkin tahiyat akhir ataupun sujud yang kedua. Jadi kita niat macam mana? Sebab kalau kita tak jamak, kita kena buat 4 rakaat kan. Jadi sekarang ni kita nak jamak dengan asar. Tak dapat rakaat. Kita tak dapat rakaat. Kita tak dapat rakaat Jumaat tu. Artinya kita mai tu masa imam tengah buat apa? Kita tahiyat akhir. Okey. Okey. Kalau kita mai, tuan-tuan, kita mai ketika tu imam sedang tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir artinya kita tidak dapat walau 1 rakaat pun, tapi kita tetap niat sama. Saja aku solat Jumaat 2 rakaat, dapat jamak ni? Dapat jamak. Saja aku solat Jumaat 2 rakaat, dijamakkan kepada solat asar mengikut imam tunai kerana Allah Taala. Allahu akbar. Apabila kita buat Jumaat tu, kita buat 4 rakaat. Kita buat 4 rakaat. Lepas itu kita bagi salam, lepas itu kita buat asar macam biasa. Kalau tak lah, kita kena buat 4 juga. Ya, kita kena buat 4. Bagi orang yang tidak mendapat Jumaat walau 1 rakaat pun, kalau dia mai masa tu imam tengah rakaat yang kedua, artinya dia dapatlah rakaat apa? Dia dapatlah rakaat yang kedua tu. Ataupun dia mai imam tengah duduk antara 2 sujud rakaat yang kedua, artinya dia tak dapat rakaat. Dia mai rakaat yang kedua, imam tengah baca surah, ya Allahu akbar, dia kira dapat rakaat. Orang yang dapat rakaat bersama dengan imam, dia cuma perlu tambah 1 saja. Kitab fiqh saya kata. Orang yang sempat 1 rakaat dengan imam, maka dia tambah 1 rakaat saja. Tetapi bagi sesiapa yang tidak sempat walau 1 rakaat pun dengan imam, maka hendaklah apabila imam bagi salam, dia buat 4 rakaat. Tapi jangan niat saja aku solat Jumaat 4 rakaat. Mana ada solat Jumaat 4 rakaat? Solat Jumaat dia 2 rakaat. Walaupun kita niat 2, tapi dari segi perbuatan buat apa? Buat 4. Itu cakap tak serupa bikin tu. Orang kata dalam Islam ada tak cakap tak serupa bikin? Ada. Apa dia cakap tak serupa bikin? Saja aku solat Jumaat 2 rakaat ikut imam tunaikan Allah Taala, tapi buat berapa? Buat 4. Itu cakap tak serupa bikin. Okey, boleh tak? Ada soalan lagi nak tanya? Mak Qasar dan jamaah ni siapa tak clear lagi? Harap-harap jangan silap tu. Betul kalau kita buat silap, tuan-tuan, solat kita jadi tak sah lah. Silap buat solat tak sah. Pasal apa saya kata solat tak sah? Orang yang tak reti bab syarat solat qasar dan jamak, tiba-tiba dia buat, solat dia jadi tak sah. Pasal apa jadi tak sah? Dia kata dia buat jamak, dia buat solat zuhur dengan asar, dia campur sekali.
Pukul 1.30 dia sembahyang zuhur, lepas bagi salam dia solat asar. Sedangkan asar tak masuk lagi. Asar 4.30 baru masuk. Kita kata 4.30 lah boleh, no? 4.30 baru masuk. Tapi dia dah solat pukul berapa? 1.30 dia dah solat. Tapi dia tak tahu syarat-syarat jamak dan qasar ni. Dia buat tak betul, lingkup lah. Kita kata contoh, dia sembahyang di mana? Dia sembahyang di pokok macam. Dia keluar dari sini, dia solat dari pokok macam. Pukul 1.30 dia solat di pokok macam. Allahu Akbar. Sajak aku solat zuhur 2 rakaat, jamak kepada solat asar ikut imam kerana Allah Ta'ala. Yang pertama jahanam zuhur, walaupun 1.30. Pasal apa jahanam zuhur? Zuhur dia buat 2 rakaat. Pasal asar zuhur ialah 4 rakaat, tapi dia buat 2. Lepas tu dia jamak pula solat asar 4.30 lagi, tapi 1.30 dia dah sembahyang dah. Jahanam tak mana? Jahanam dia solat di pokok macam. Itu orang yang tak erti dia punya apa? Dia punya syarat-syarat. Lingkup pun. Dan dia kena mengaji. Jangan main telefon tu. Tengah mengajar tu ustaz. Saya nak minta, saya daripada KL ni nak balik Penang. Ustaz boleh ajak tak pak solat jamaah dah kosong dengan saya? Tu dia lah telefon. Tak boleh. Dia kena mengaji pak solat. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, tuan-tuan insya-Allah kita buka solat. Kitab ada 30 buah lagi, no? Kitab lebih kurang dalam 30 buah lagi. Tuan-tuan yang tak dapatkan kitab lagi, sila dapatkan kitab. Saya bak sebelum saya terlupa. Okey, esok kita akan buat apa? Puasa Yaum Arafah. Macam mana saya bagi khutbah di mana itu? Shaum Yaum Arafah yukaffiru sanah madhiyah wa muqbilah. Puasa sunat Arafah ini akan menghapuskan dosa 1 tahun. Tuan-tuan bayangkan 360 hari. 360 hari ke depan, 360 hari ke depan, belakang dan ke depan. Tapi jangan ada buat dosa pula. Lepas memang Arafah dia kerja buat dosa. Jadi faham buat dosa, tak apa, Tuhan dah janji dah dia nak akan ampunkan dosa setahun yang akan datang. Tukar aku lah bulan 10 2013 sampai bulan 10 2014 kayak buat dosa pun tak masalah. Dah. Tu istimat yang tak betul, yang tak kena. Tapi hadis Nabi kata, siapa yang puasa hari Arafah diampunkan dosa setahun selepas dan setahun sebelum yang selepas dan yang akan datang. Muqbilah yang akan datang. Dosa dia, pahala dia terlampau besar. Sebab tu iblis ikut kalau Allah, kita punya bisik dia di telinga tak mungkin bayang subuh. Tahu-tahu dia 7.30 tak, dia pukul 8 baru dia jaga, dia terlepas subuh. Esok kita bisik telinga dia lagi pukul 8 dia pakai tu. Tahu-tahu dia puasa hari Arafah. Haram tu. Haram tu iblis kita celaka tu. Allah Taala ampunkan ampunkan dosa dia. Delete terus dia punya apa? Dia punya error, segala kesalahan dia tu. Ampun dia. Jadi tuan-tuan abang kata besarnya fadilah puasa hari Arafah. Okey, selesai. Satu pasal. Jadi malam ni bangkit makan suap, kalau boleh tuan-tuan puasa satu keluarga. Jangan kita seorang ya. Anak kita tak puasa ni tak ini. Real kena betul semua. Real depan kena betul, gerabak belakang pun kena betul. Kalau gerabak belakang tak betul dia heret habis, kali kepala jatuh. Jadi tuan-tuan kalau boleh satu keluarga yang boleh puasa. Kalau isteri boleh puasa, puasa. Anak perempuan boleh puasa, boleh puasa. Malam ni bakal pakai makan suap dia ada. Isteri malam ni bangkit buat suap macam bulan Ramadan. Okey, boleh selesai. Kemudian insya-Allah tuan-tuan esok masjid kita akan buat apa? Kita buat buka puasa. Okey, insya-Allah mungkin dalam 25 talam. Harga dia lebih kurang dalam 700. Itu punya hari nak dengar kan tu. Harga dia lebih kurang dalam 700. Jadi tuan-tuan kita harapkan sumbangan daripada apa? Daripada tuan-tuan. Saya buat tuan-tuan, fadilah amat besar. Jangan takut, tak boleh. Nabi kata siapa bagi makan orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti mana orang tak puasa. Ni yang kita kata orang perempuan kita boleh pahala sama kita ni. Orang perempuan kita dia tak boleh sembahyang. Apabila dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh puasa. Tapi dia dapat pahala sama macam kita. Macam mana? Abang? Nah. 100. Buat apa ni? Bagi untuk orang buka puasa esok. Kita puasa penat-penat, dia dapat. Kita dapat, dia pun dapat. Tapi dia makan tengah hari nasi goreng, cak kotiau apa tak.
Tapi pahala puasa dapat sama dengan dia. Pasal apa? Nah apa? Satu, tulang bagi sat kat masjid, bagi depa jamu orang apa? Jamu orang buka puasa. Jadi tuan-tuan, kita pula, oh hang nak lawan aku no. Okey, alright, aku puasa dan aku bagi dia untuk orang buka puasa. Jadi kita ting dia. Jadi dia dapat 1,000, kita dapat 2,000 lah. Pasal apa kita dapat 1,000? Kita dapat pahala 1,000, pahala kita puasa. Dan 1,000 lagi dapat pahala daripada mana? Pahala kita jamu orang buka puasa. Perempuan kita nak lawan kita, tak lawan juga. Pasal apa? Pasal dia cuma bagi duit untuk orang buka puasa. Kita puasa dan kita bagi orang buka puasa. Jadi tuan-tuan, pahala dia tu amat besar. Berebut-rebut lah. Berebut-rebut untuk bagi bang. Untuk bagi. Sebab belum tentu kita dah sampai Ramadan. Kita nak jamu orang buka puasa nanti ni, kita akan buat apa? Hari Rabu ni saya nak buat dah. Lambat lagi, Ramadan lambat lagi. Ni pahala untuk esok dah boleh dah. InsyaAllah dalam RM700. Jadi setakatlah saya difahamkan oleh Pak Long Sidik kita ada dalam baru 200. Baru 200. Jadi ruang untuk kita buat kebajikan tu masih apa? Masih banyak lagi. InsyaAllah kita pakat-pakat puasa dan kita pakat bagi itu untuk apa? Untuk ni. Untuk orang buka puasa. InsyaAllah. Boleh lah. Harap-harap mungkin buka puasa. Dan saya harap semua lah kalau boleh orang yang puasa tu main buka puasa di masjid esok. Sebab nak buat dalam lebih kurang 20 talam, 25 talam, jadi takut tak habis lagi. Takut membazir lah pula. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Biar kita tengok sikit muka surat. Kita ada muka surat. Bab 1. Bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri salat Nabi yang sahih. Ciri-ciri salat Nabi yang sahih. Okey. Pertanyaan. Bersalat tetapi masih melakukan dosa dan kejahatan. Nampak no? Bab 1 no? Nampak semua? Bab 1. Setengah dari saudara kita ada menanyakan saya sepotong firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan munkar. Mereka bertanya, bagaimanakah keadaannya apabila terdapat sebahagian manusia yang bersolat tetapi masih lagi tetap melakukan perkara yang keji dan mungkar? Perkara yang keji dan mungkar. Contoh dia boleh tuan-tuan, saya bisa tengok ni tadi. Dia keluar pada dewan sembahyang perempuan tapi pakai baju tangan pendek. Dia pakai tudung, pakai seluar jin perempuan dan pakai baju tangan pendek. Tapi keluar pada bilik sembahyang. Kita tak tahulah dia masuk sembahyang ke dia masuk buat apa, tapi kita sangka baik kata dia apa? Kata dia sembahyang lah, tidak masuk bilik sembahyang buat apa. Tapi tuan-tuan nak bagi dia solat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam masa yang sama dia melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bimbang takut apa hak sembahyang tu tak boleh cover hak yang apa? Hak mungkar hak dia buat. Okey. Bahkan mereka tidak pula menyuruh ke arah kebaikan. Kita melihat akhlak mereka begitu buruk dan pertuturan mereka begitu keji. Menatang orang ni, itu dia pertuturan yang keji. Kita juga melihat setengah mereka tidak jujur, menipu dalam melakukan urusan dengan orang lain. Ada orang main nombor ekor, jangan lupa. Ada orang hebat kat dia ustaz, ada orang main jemaah tapi nombor ekor depan tu main juga. Nombor ekor depan apa? Pak komplek. Komplek kita adalah dekat kedai Cina tu. Dia nak masuk tu tang simpang 3 tu. Simpang 3 tu. Kemudian ada kedai motor kan. Kedai motor tu, betul ada kedai barang tu, ada orang kita main nombor ekor. Siapa tu? Alah dia nak main bayar lalu ustaz, kalau saya hebat ustaz kena. Allah. Kalau saya abang ustaz kenal tapi saya tak mahu abang. Tapi saya nak abang ke ustaz macam tu je lah. Ada orang kaki main bayang tapi nombor ekor dia main lagi. Tuan-tuan tu tuan yang tak betul. Sudah tidak ada integriti, ketekunan dan keikhlasan dalam melakukan tugasan. Apakah jawapan kepada permasalahan ini? Jawapan, bagi saya mereka yang berlakuan seperti itu sebenarnya tidak menunaikan solat mengikut tata cara dan peraturan solat yang sebenar sebagaimana yang dituntut. Jadi maknanya dia solat tapi tak ikut cara dia, tak ikut kaedah dia. Jadi boleh jadi solat dia tu tidak sah. Boleh jadi solat dia tu tidak sempurna. Jadi sebab itu dia tidak menghalang daripada perkara mungkar. Sebab kalau solat itu tidak sah, tak pakai. Sedangkan cara inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan pula kepada para sahabat baginda yang mulia.
Mereka sebenarnya tidak belajar tentang solat. Apa maksud dia? Mereka tak belajar tentang rukun. Hak mana rukun, hak mana sunat hai'ah, hak mana sunat aba'at. Rukun sembahyang ada berapa belas, 13 perkara. Tak, mereka tak belajar. Benar-benar macam tu mereka tak belajar. Sunat doa kunut adalah sunat aba'at. Lepas tu doa iftitah, sunat hai'ah. Tak. Para sahabat tak belajar benda tu. Itu disusun oleh ulama kemudian ini untuk memudahkan kita belajar. Itu je. Dan mereka tidak terfikir untuk bersolat secara sahih. Hakikatnya mereka hanya bersolat dengan menggerakkan anggota badan yang zahir dan mengikut orang semata-mata. Hal ini jelas sebagaimana dilakukan oleh setengah kita pada hari ini. Inilah amalan rutin saya. Tidakkah kita melihat kisah seorang lelaki zaman Rasulullah SAW yang masuk masjid dan mengerjakan solat? Lalu Rasulullah memerhatikan lelaki dengan ekor matanya. Setelah lelaki tersebut selesai menunaikan solat, baginda bersabda, "Irji' fasalli, fa innaka lam tusalli salasa marrat." Salasa marrat tu tulis tu 3 kali. Ada orang baca doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin" salasa marrat. Apa maksudnya? Depa kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, suruh ulang 3 kali. Salasa marrat tu ulang 3 kali. Jadi dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka ulang 3 kali. Jadi salasa marrat tu makna 3 kali. Rasulullah kata api mayang, tak mayang ni. Tapi 3 kali Rasulullah SAW. وذلك الرجل يصلي ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Ulangilah salatmu, sesungguhnya dirimu masih belum bersalat sebanyak 3 kali. Rasulullah kata patah balik mayang lagi. Dia pun pergi semayang, elok mai. Rasulullah kata pergi semayang lagi. Dia pun pergi semayang, patah balik mai. Kemudian Nabi kata pergi semayang lagi. Sampai 3 kali lelah dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak tahu dah macam mana cara semayang yang betul. Tolong ajak aku." Ucap baginda ini secara jelasnya menunjukkan bahawa sesetengah manusia hanya menggerakkan anggota zahir saja ketika bersolat. Hakikatnya solat seperti itu tidak diterima sama sekali kerana keengganan seseorang untuk mempelajari urusan agamanya. Solat dia tak sah. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif surah apa? Alif lam mim. Alif lam mim. Tak ada. Lam tu kena baca 6 harakat, mim kena baca 6 harakat. Antara lam dan mim tu kena baca unnah dia dengan kena 2 harakat. Zalikal kitabu la zalikal kitabu la raiba fihi. Mak asli baca sampai 4 5 harakat. Dah tak betul dah. Baca Quran tetapi Quran tu laknat, wal Quranu yal'anu. Quran tu laknat dia, laknat dia. Pasal apa? Pasal baca tak betul. Pasal apa jadi macam tu? Pasal tak ngaji. Pakai ikut saja. Akibatnya perbuatan mereka itu merosakkan sesetengah rukun solat, ataupun mereka tidak menyebut sesetengah ucapan yang diwajibkan di dalam solat sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan saya Ustaz Aziz daripada Kuala Nerang, Pedu. Daripada Pedu. Dia mengajak di Kemudian Helen orang asli. Suruh baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelas 1 merah, pergi kelas 1 kuning pula. Kenapa siapa baca waladdallin? 3 kelas hari tu. Kelas 1 kuning, kelas 1 hijau. Suruh baca setiap orang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, apa jadi waladdallin? Depa belajar waladdallin. Kami kata hadis betul kan ni? Dia kata wallahi aku tak bohong dia kata. Lepas tu kenapa betul balik kat depa waladdallin. Hak tu kalaman yang saya tak boleh lupa dia kata. Waladdallin mai lagu mana tak tahu. Kalau waladdallin tu biasa kan? Walaupun waladdallin tak cukup harakat, Makladim kalau musaqqah tak cukup harakat tu biasa. Waladdallin kita nak dengar. Itu digomak dia tu. Ataupun mereka tidak menyebut semua ucapan wajib kena solat sebagaimana oleh syarak, akhirnya solat mereka itu rosak seolah-olah mereka tidak menunaikan solat.
Maksud hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahawa solat itu tidak mencukupi dengan ikhlas saja. Tak cukup. Dia mayang, lepas itu rambut dia panjang. Rambut dia panjang. Dia sujud atas rambut. Sujud atas rambut. Apabila dia sudah siap dah, dia tengah pakai sukil, ada pakcik tu juga, anak solat tak sah, anak kena pergi sembahyang lain. Dia kata tak apa, Tuhan tahu niat saya ikhlas. Orang lain banyak kita mayang. Oh. Mana boleh, tuan-tuan. Contoh cuba ambil sembahyang, basuh kaki sebelah kan? Basuh kaki sebelah kanan saja. Hak lain semua elok, tak ada masalah. Basuh kaki sebelah kanan saja. Sampai habis Sampai habis. Tangan, umuk, basuh muka, basuh kepala. Lepas tu basuh telinga, lepas tu basuh kaki kanan saja. Kiri tak basuh. Tapi tuan-tuan mayang ni ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah belah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khusyuknya. Dia semayang. Semayang dia lagu mana? Jahannam. Baik. Niat ikhlas saja belum cukup lagi. Oleh itu sewajibnya semua pelaksanaan ibadat perlu bersandarkan kepada ilmu dan ikhlas. Dia kena ada dua. Ilmu kena ada, ikhlas kena ada. Ilmu mai daripada mana? Ilmu mai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dapat daripada mana? Rasulullah dapat daripada Jibril. Jibril dapat daripada mana? Dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Taala. Dia kata mayang tak payah ada ilmu. Yang pentingnya ikhlas. Tak boleh tak. Lingkup saja. Hal ini amat bertepatan dengan kata-kata seorang ulama yang berbunyi sesiapa yang beramal tanpa ilmu di dada, amalannya tidak diterima oleh Allah. Orang beramal tapi tak ada ilmu, lebih baik dia tidak semayang. Kerana semayang yang tidak sah itu samalah dengan orang tak semayang. Sebab solat dia tu solat yang tidak sah, tidak diterima. Sama macam orang tak semayang. Lebih baik dia tak semayang. Baik masa tu dia main judi lagi bagus, dapat dia banyak. Main ekor lagi bagus, dapat dia banyak. Daripada dia ambil semayang. Semayang tak sah. Bukan saya nak main judi je, tapi nak abang kata apa, solat dia tu tidak sah, sama macam orang tak semayang. Jadi kena buat apa? Kena buat bagi sah. Kena buat bagi elok. Hanya kepada Allah aku mengharapkan ikhlasanku, supaya amalanku ini dapat menyelamatkanku. Setelah anda memahami dengan teliti, kita perhabis yang ke bawah. Setelah anda memahami dengan teliti hakikat ini, anda menyedari bahawa sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan dia mengetahui kesemua rukun dan syarat-syaratnya serta dilakukan secara sahih menurut tuntutan syarat, maka Allah akan mengurniakan di hatinya satu rahsia. Allah Ta'ala akan bagi apa? Bagi satu rahsia, akan bagi satu ketenangan kepada dia. Tuan-tuan abang pergi ada satu cerita. Dia ni pergi US, pergi Amerika. Dia pergi US, pergi Amerika. Dia pergi tu, dia buat pelajar tu lebih kurang 2 bulan. Dia duduk di hostel tempat pelajar Malaysia. Lepas dia dah kahwin dah. Ada isteri dan ada anak. Lepas pada tu, seminggu kemudian dia kena duduk di hotel. Bukan duduk di hostel pelajar, student ni bukan. Dia duduk di hostel. Apabila duduk di tempat studentnya tu, hostel yang studentnya tak ada masalah, masih sama dengan pelajar kita, dengan ramai apa semua ni. Apabila dia duduk kena hotel, dia kena duduk hotel seorang-seorang dia. Dia duduk di kawasan lain pula. Pergi duduk sana, hotel biasalah. Di US, United States of America. Okay. Apabila kita masuk nak tidur saja, tengok orang ketuk pintu. Siapa ambil buka dulu? Sir, you want lady? Sir, awak perlukan teman tidur. Awak main siap dah. 4 orang duduk belakang. 1, 2, 3, 4. Pilih mana satu. Ataupun nak 4 sekali pun boleh kak. Seorang $1. $1 4 orang jadi $4. Kalau nak seorang tu. Tuan-tuan nak abang bagi. Masa kawan tu ketuk tu dia baru bagi salam buat jemaah Maghrib Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lipat sejadah lagi. Orang ketuk pintu. So you want lady?
Dia kata, aku baru lepas bayang ni. Esok nak bayang subuh pula. Esok nak bayang subuh pula. Kalau aku tidak perempuan malam ni, bolehkah aku bayang subuh esok? Boleh tak dia tidak dengan perempuan tu, lepas tu nak perempuan tu tengah peluk dia, betul, lalu sikit aku nak pergi bayang subuh. Jadi macam mana dia jadi nak belaka? Benda hak baik dengan benda apa? Benda hak tak baik. Aku yakin lah, kalau aku ambil perempuan ni, aku pagi esok pasti aku tak akan bayang. Tuan-tuan, masa tu iman mai. Isteri tak ada, anak tak ada, student Malaysia tak ada, kita seorang-seorang. Tempat pula negara yang bebas, free je dia macam. Masa tu iman kan. Lepas tu dia tu no. Thanks. Terima kasih. Dia pun pergi tidur. Dia bangkit sembahyang subuh pagi esok, dia khusyuk lagi pada subuh-subuh yang lain. Allah. Dia kata, pasal apa aku sembahyang subuh pagi ni khusyuk sangat, rasa tenang, rasa damai. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia berjaya menepis satu maksiat yang main itu. Jadi apabila dia berjaya melawan satu godaan maksiat itu, maka Allah Ta'ala campak dalam hati dia rasa apa? Rasa tenang ketika apa? Ketika solat. Sebab tu Nabi kata dalam hadis diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dan riwayat At-Tabarani, man lam tanhuhu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lah. Itu riwayat Ibnu Khuzaimah. Sesiapa yang sembahyang dia itu tidak menegah daripada benda mungkar, fala salata lah, maka tidak ada sembahyang. Maksud dia sembahyang dia itu tidak ada nilai di sisi Allah Taala. Dan riwayat Tabarani, man lam tanhu salatu 'anil fahsya'il munkar falam yazid min Allah illa bu'da. Sesiapa yang sembahyang dia itu tidak mencegah daripada benda mungkar, maka Allah Taala tidak tambah kepada dia melainkan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia solat, dia main nombor ekor. Dia solat, dia berjudi, maka Allah Ta'ala bukan tarik main bagi rahmat kat dia, tapi Allah Ta'ala jauhkan dia semakin jauh. Jadi nak abang kata solat dia tu tidak bagi makna, Allah Ta'ala tak pandang orang sikit pun. Itu kena jaga tuan-tuan. Jadi siapa yang nak main ekor tu jangan nak main ekor dah. Boleh nak mana tahu kok dia depan saya kan. Saya ada main nombor ekor dia kan di kedai Cina tu, jangan duk main ekor. Okey, kita habis tu. Setelah anda memahami dan terti hakikat ini, anda menyedari bahawa sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan dia mengetahui kesemua rukun dan syarat-syaratnya serta dilakukan secara sahih menurut tuntunan syarak, maka Allah akan mengurniakan di hatinya satu rahsia. Maksudnya satu kenikmatan. Dengan rahsia itu secara automatik dia akan menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Bahkan dia juga terlalu kuat dalam menentang maksiat dan kemungkaran. Okey, panggan baru. Hasilnya, solat merupakan satu faktor yang terbesar bagi menjadikan seseorang itu menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemungkaran. Jadi solat itu, jadi tuan-tuan abang bagi, kalau solat kita ni tak cegah kita daripada mungkar, masih ada satu yang tak kena. Oh, kita tak dapat mengaji lagu jihad. Syakautu ila waqi'in su'aifri. Aku mengadu kepada Waqi' tentang hafalan Quran itu, aku yang very bad. Amat teruk. Imam Syafi'i mengadu kat Waqi'. Kemudian dia kata apa? Farshadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' dia kata, wahai Syafi'i, hendaklah kamu tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur. Dan dia beritahu bahawasanya ilmu itu ialah nur. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Dan nur Allah Ta'ala itu dia tak akan bagi kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan, kalau hafalan kita tak elok, kita hafal Quran tak elok, kita buat apa benda pun rasa tak seronok, rasa tak ada nikmat dia, artinya masih ada satu benda yang kita buat tak betul. Sama ada maksiat itu daripada diri kita, direct dari kita, ataupun indirect, ataupun tak direct. Hak direct dari kita daripada dia, maksudnya kita ada buat langan-langan Allah Ta'ala masih lagi ada kita buat, yang kita tak ingat. Indirect, yang tak direct daripada benda yang dibuat oleh anak isteri kita. Anak isteri kita tidak menutup aurat. Tanggungjawab siapa? Kita. Anak kita tidak solat.
Solat subuh dia tak bangkit. Kita gerak pada 3 kali tak bangkit. Lepas tu bini kata, abang, anak kita bangkit dah tu, dia kata 5 tu. Gerak banyak kali lah, tak bangkit lagi. Baby dia nyepai aku. Artinya anak tu tidak solat subuh. Anak lelaki tingkatan 5. Itu dosa indirect. Dosa yang bukan direct kita, tapi dilakukan oleh anak kita, tapi kita bertanggungjawab. Tuan-tuan, penyebab-penyebab itu menyebabkan kita rasa tak konak ibadah. Ataupun masih ada lagi satu benda yang kita teringin nak baik sembahyang subuh jemaah pagi ni, tapi dalam masa seminggu tu sekali pun kita tak nak. Artinya pasal apa tuan-tuan? Masih lagi ada benda yang kita buat yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi kita masih belum berjaya melepaskan daripada dia. Dan dia perlukan mujahadah. Dia kena mujahadah. Kenapa lagi? Hari ni tak berjaya, try lagi. Esok tak berjaya, try lagi lusa. Esok tak berjaya, try lagi tu. Try sampai lah bang. Lah kita kena mujahadah. Okey. Hal ini amat bersesuaian. Okey, hasilnya solat merupakan tak besar. Okey. Lalu akhlaknya diperelokkan oleh Allah Taala. Kita tinggalkan maksiat, Allah Taala akan perelok. Hal ini amat bersesuaian dengan firman-Nya yang bermaksud innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tanda orang yang reti mengaji betul dia akan tengok ya Allah. Orang yang tak reti dia baca tu sesungguhnya sembahyang, sesungguhnya solat dapat mencegah daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah Allah sungguhnya dia amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang tidak faham dia baca macam tu ya. Tapi orang yang faham dia faham betul. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya hakikat sembahyang itu, hakikat sembahyang akan mencegah daripada benda mungkar. Hakikat sembahyang. Artinya kalau sembahyang pimpin nombor ekor, itu belum lagi hakikat sembahyang. Sembahyang tapi masih lagi dedah aurat, perempuan pakai baju tangan pendek, belum lagi hakikat sembahyang. Kemudian wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah Taala itu lebih besar lagi daripada sembahyang. Wala dzikrullahi akbar. Akbar tu kalau ada mahzuhnya, akbaru min ta'diyati salat. Lebih besar lagi daripada menunaikan sembahyang. Mengingat Allah Ta'ala itu lebih besar lagi daripada sembahyang. Apa maksud dia tuan-tuan? Apabila kita sembahyang, kita ingat Allah Ta'ala itu maha melihat kita. Apabila kita nak buat benda maksiat, kita ingat Allah Ta'ala melihat kita. Apabila kita sembahyang, kemudian kita nak mencuri, seorang tu dia mencuri. Apabila dia mencuri, kemudian apabila dia mencuri, Rasulullah kata, Rasulullah aku boleh nak taubat, tapi aku rajin curi, aku tak boleh nak apa curi. Nabi kata boleh, janji hang jangan bohong ya. Hang menjumpa aku hang jangan bohong. Hang menjumpa aku jangan bohong. Oh, Nabi nak buat apa nak jumpa? Tak, aku nak tanya semalam hang buat apa? Oh, macam tu payah. Macam tu payah. Elok dia nak pergi curi ya. Tanya, pagi esok Rasulullah nak tanya, hang buat apa semalam? Hang ada curi tak? Takkan aku nak kata tak curi. Nak kata curi. Malu depan orang ramai. Sahabat. Lalah tak jadi apa? Tak jadi curi. Wala dzikrullahi akbar. Dan ingat bahawasanya Allah Taala itu melihat kita itu dah lebih besar lagi daripada menunaikan salat. Tuhan yang suruh sembahyang, Tuhan yang suruh tutup aurat, Tuhannya tak boleh main nombor ekor. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya minum khamar, minum arak, wal maisiru dan berjudi. Itu Tuhan nampak ni itu adalah perbuatan syaitan. Min amali syaitan fajtanibu, itu adalah amalan syaitan. Hendaklah kamu jauhkan. Ingat pada Allah Taala itu lebih besar lagi daripada menunaikan solat. Tapi jangan tak mayang pula. Ustaz, saya ingat kat Tuhan tapi saya tak mayang. Itu nama dia istinbat tak betul. Ambil kesimpulan tak kena. Ustaz, saya tak sedekah tapi saya rajin senyum. Tabung masjid mai depan saya senyum, ya kan? Nabi kata inna tabassuma sadaqah. Sesungguhnya senyum itu adalah sedekah. Jadi makna dia saya senyum tu macam sedekah lah. Jadi tabung masjid mai saya senyum, ya kan? Jadi bagi kawan sambil tolak kat orang lain, bagi dia bagi sedekah saya senyum. Setiap kali tangi mai pula saya senyum. Maksudnya saya sedekah lah kan? Itu tak betul. Itu cara dia tak. Pergi Mekah betul balik tak mayang. Kan? Tak mayang. Orang tanya siapa tak mayang? Aku pergi Mekah hantar dah sekali mayang 100,000 pahala. 2 kali semayang 200,000, 3 kali semayang 300,000. Hantar sampai semalam aku mayang dapat apa? 500,000. Makan nak cucu tak habis. Tak habis. Jadi sebab tu balik tak mayang. Hantar aku 2 kali dekat 54 hari. Balik tak mayang dah.
Itu nama dia kesimpulan yang tak betul. Kesimpulan yang tak betul. Kita jawab balik macam mana? Nampak lagi. Kalau macam tu lah cara hang buat, Nabi Muhammad orang yang mula-mula akan buat. Sebab Nabi lahir di Mekah, ibadat dia di Mekah, jadi pahala dia lagi banyak. Tapi Nabi tetap solat sehingga meninggal dunia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apabila kita sekian, kita ingatlah benda-benda kemungkaran kita kena ingat. Benda-benda yang tak elok kita apa? Dengan tinggal. Anak isteri kita tak tegur orang, kita wajib kena apa? Kena tegur. Anak kita akhlak dia tak elok dengan orang tua, kita wajib kena tegur. Didik dia faham amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada tak soalan daripada tuan-tuan? Tidak ada standing lepas mufahadah. Tidak layak disebut mazhab. Tidak layak disebut mazhab. Tuan-tuan, imam 4 itu orang-orang yang hebat, mujtahidin. Siapa imam yang hebat tu? Imam yang hebat itu ialah beliau. Yang pertama sekali Imam Malik, yang kedua Imam Abu Hanifah, yang ketiga Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal. Tidak ada tandingan mereka itu. Sebab dalam kepala mereka ratusan ribu hadis. Hafal Quran ni biasalah. Umur 9 tahun dah hafal Quran dah. Para mujtahid yang 4. Orang yang 4 ni hafal Quran. Dan di dalam para ratusan ribu hadis. Dan mereka itu amat mahir dengan bahasa Arab. Jadi tak ada siapa yang boleh menandingi mereka. Walau siapa. Okey. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, kita sudah di sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.